Dan saya pernah ingat satu terbaik hang kena pi di belah-belah Patani. Sebab di sana ada teori dan praktikal, dia kata. Teori dan kitab, menurut kitab talaqi, praktikal di sana ada perjuangan, diancam dan sebagainya. Di sana ada. Kita di Malaysia kita panggil tok guru lah. Di Indonesia dia panggil kiai kan. Di Arab panggil syekh. Di Patani dia panggil baba kan. Jadi antara rujukan saya juga Baba Ismail lah. Okey, yang maksudnya dan satu lagi Profesor Ismail. Profesor Ismail Ishaq ni orang Patani, orang academician yang banyak menceritakan tentang sejarah Patani. Baik. So, takat tu dia punya dan dia tak hilang kemelayuan dia. Okey. Dia mengekalkan adat Melayu dia dan tulisan dia. Kalau kita baca dalam sejarah, ada dalam kalangan orang Arab dulu, dia Arab tapi dia tak boleh cakap Arab. Ada. Melayu kita pun ada orang kan yang bangsa Melayu tak boleh cakap Melayu, ada. Okey. Dulu ada satu hadis, seorang sahabat nama Ya'la. Dia jumpa dengan seorang lelaki tabi'in. Nama lelaki ni Tanukhiyah. Tanukhiyah ni dia Tanukhiyah ni dia seorang gelaran dia mungkin dia asal dia wilayah Tanukh, tapi dia disebut dalam hadis dia Tanukhiyah nama dia. Dia orang Arab. Tapi dia adalah pembesar ataupun dia adalah duta Rom. Maksud tu kan kerajaan Rom luar. So dia dah duta pada kerajaan Rom. Dialah yang bawa surat Raja Herakl pergi jumpa dengan Rasulullah. Kan Rasulullah hantar seorang sahabat Dihya sahabat lelaki tu pergi jumpa dengan Raja Herakl bagi surat untuk masuk Islam. Raja Herakl hantar Tanukhiyah ni pergi jumpa Rasulullah balik bagi soalan. Tanukhiyah ni dia jumpa Rasulullah, dia Islam, tapi dalam kalangan ahli hadis kata Tanukhiyah ni bukan sahabat, tapi dia tabi'in. Oh, dia terkali. Sedangkan dia jumpa Nabi, dia Islam. Kenapa dia refer sebagai tabi'in, bukan sahabat? Sebab dia masuk Islam selepas Rasulullah wafat. Dia biasa jumpa Rasulullah. Dia jumpa masa Rasulullah hidup, dia jumpa. Tetapi selepas Rasulullah dah wafat, baru dia masuk Islam. Di sisi ahli hadis, dia ni adalah tabi'in. Okey, baik. Dalam hadis ni cerita Tanukhiyah ni dia pergi jumpa Rasulullah, dia bawa satu surat. Kemudian dia tanya, siapa di antara kamu, aina minkum, siapa di antara kamu sekarang ni yang boleh baca yang boleh baca bahasa Rom lah. Okey, bahasa Rom mungkin bahasa Latin lah. Maka para hadis Sahih Muslim ada. Kemudian para sahabat ramai ni kata yang boleh baca ni Muawiyah. Muawiyah ni dia pandai bahasa luar. Maka Muawiyah ambil surat tu. Ini menunjukkan Tanukhiyah ni dia orang Arab, tapi dia tak boleh nak terjemah sendiri bahasa Arab tu. Pasal dia duduk wilayah Rom, dia dah duduk dengan bahasa Latin, dia tak boleh nak cakap Arab. Tapi berbeza dengan Patani ni, walaupun duduk dalam kerajaan Thai, tapi dia tak hilang dah, tak hilang bahasa dia, tak hilang budaya dia, tak hilang tulisan dia. Itu yang mahal bangsa ni. Jadi Tanukhiyah ni, saya tahu sikit lah. Dia bagi surat Raja Herakl tu. Raja Herakl tanya Rasulullah, dalam Quran kamu ada satu ayat Quran sebut tentang Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Cerita macam syurga. Kemudian arduhas samawati wal ard. Syurga tu penuh antara langit dan bumi. Raja Herakl tanya pasal syurga dan dia quote ayat Quran. Maka soalannya, Quran cerita pasal syurga. Aina nar? Mana neraka? Mana dia? Orang putih dia nak tahu. Maka Nabi bila dengar soalan itu terkejut. Dalam matahari kita Nabi kata subhanallah, soalan apa ni? Quran tu serta pasal neraka penuh langit dan bumi. Mana bina neraka? Oh ni Raja Herakl tanya Rasulullah. Rasulullah jawab balik. Ni jadi horrible hadis lah. Rasulullah jawab balik. Hang bertanya tentang di manakah malam di tengah-tengah siang yang terang. Tu mungkin ulama akan bincang apa maknanya. Kenapa perlu tanya malam di saat siang yang terang? Macam bila tengah ada siang ni, mana api malam? Nabi tanya dia balik, dia tak boleh jawab. Tapi itu memerlukan perbahasan yang panjang lah. Tapi persoalan saya adalah, dia orang Arab. Dia balik ke tempat orang Arab, dia tak boleh cakap Arab. Sebab dia dah duduk dalam wilayah Rom yang lama. Jadi Patani ni, dia duduk dalam wilayah Siam, dia boleh cakap Siam, tetapi dia tak meninggalkan kemelayuan dia. Itu yang mahal bangsa ni. Baik. Okey, setakat tu. Kemudian, saya pergi lagi boleh nah. Okey. So saya nak pergi pembedahan buku ni sekali lagi. Jadi tapi saya nak bagi secara ringkas dulu.
Berapa kali ringkasan ni, no? Keistimewaan kerajaan ni adalah dia berbeza dengan kerajaan Melayu yang lain, sebab kerajaan Melayu yang lain raja masuk Islam, rakyat ikut dia. Ya, kita cerita Sultan Muzaffar Shah di Kedah. So 1136 masih raja masuk, sultan di Melaka, Parameswara. Raja masuk Islam, rakyat akan ikut. Tapi di Patani, rakyat masuk Islam dulu. Raja tak halang. Okay, raja tak halang. Diceritakan dalam buku dan oleh perkongsian Profesor Ismail, rakyat masuk Islam 500 tahun baru raja masuk Islam. Habis tu Patani ni bila? Patani ni kalau ikut sejarah Tarikh Al-Fatani, ada satu kitab nama Tarikh Al-Fatani ni, dia kitab ni bila kita sebut Tarikh Al-Fatani, orang lagi kenal susunan Syekh Daud Patani lah. Tuan Guru kita, Tuan Guru kitab kuning kan. Susunan Tuan Guru Syekh Daud Patani, Tarikh Al-Fatani. Tapi sebenarnya kitab ni dikarang awal lagi. Diceritakan dia dikarang, ada yang mengatakan dia dikarang pada bukan kurun kedua, tahun kedua Masihi. Bukan kurun kedua. Kalau kurun kedua ni tahun 100 Masihi lebih kan. Ini tahun kedua Masihi. Bermaksud kalau lah tahun kedua, kalau align dengan kalender tu, Nabi Isa umur 2 tahun. Di sini ni. Kalau ikut betul align dia. Sebab kitab ni pada asalnya ditulis oleh anak kepada Syekh Safiuddin Al-Abbas. Syekh Safiuddin Al-Abbasi ni adalah salah seorang ulama yang membawa Islam di Patani. Syekh Safiuddin Al-Abbasi. Anak dia lah yang mengarang Tarikh Al-Fatani, kemudian ditahqiq balik oleh Syekh Daud Patani. Yang hari ni orang kata kitab Tarikh Al-Fatani ni karangan Syekh Daud Patani, betul tapi Syekh Daud Patani tahqiq kitab tu balik daripada saya lupa nama dia, tapi dia anak kepada Syekh Safiuddin Al-Abbasi. Syekh Safiuddin Al-Abbasi ni dikatakan ulama yang besar lah. Okay? Tapi itulah yang menjadi polemik ahli sejarah. Kalau betul lah kitab itu pada tahun kedua Masihi, Islam tahun bila berapa? Tahun ke-7 Masihi. Macam mana kitab tu ada dulu? Sebenarnya bukan. Kitab tu pada kurun ke-7 lah Masihi. Tapi dalam kitab tu cerita masih Patani ni dah ada pada kurun kedua, pada tahun kedua. Bukan kitab tu ada pada tahun kedua. Dia dah wujud pada tahun kedua Masihi, tetapi kitab tu ditulis pada tahun ke-7 Masihi. Ada katakan 7, ada kata lebih lah. Wallahu ta'ala alam. Okay, tapi senang abang, dia awal lagi. Dia bukan pada zaman Syekh Daud Patani, bukan. Tok Guru dia lagi. Syekh Daud Patani tahqiq balik. Kemudian seorang ustaz di Patani, saya lupa nama dia. Dia ustaz dan juga menteri di kerajaan Thailand, tapi dia orang Islam. Dia ahli parlimen Thailand yang Islam. Dia yang bukukan balik Tarikh Al-Fatani, menjadikan satu buku moden yang sampai hari ni kita dirujuk di universiti. Kita akan pakai buku tu untuk kaji siapa Fatani sebenarnya. Baik. Itu antara merujukan muktabar lah. Sekarang ada 2 orang putih yang kaji tentang Fatani. John White, W-Y-A-T-T. White kot bunyi dia. Ke White, betul kan? Dengan seorang lagi saya lupa nama, tapi dalam dia sebut 2 orang nama tu. Dia pun kaji details di mana Patani, di mana pemerintahan dia, apa yang berlaku. Orang putih kaji tuan-tuan, dahsyat lah. Dia kaji sungguh-sungguh. Dan di sana dia dedahkan satu dokumen. Dalam ni ada nama apa yang buka pula bilang? Francis Light. Francis Light menyaksikan sendiri malam Siam serang Patani tu. Dia tengok depan mata dia. Dan dia cerita dalam diary dia. Dua orang putih, 2 orang ni jumpa dan masukkan dalam jurnal dia. Dr. Zamri ni ambil masukkan dalam buku. Apa yang Francis Light tengok berlaku kat orang Melayu masa tu. Okay. Saya minta maaf kalau ada orang Siam sini. Tak ada guna. Tak ada masalah. Kita tak ada masalah pasal orang Thailand ni pun baik-baik kan. Ni saya cerita dulu ni. Okay. Baik. Jadi saya ada orang tanya saya, Ustaz dah cerita pasal Thailand, Ustaz pakai baju Thailand baru ni. Saya pergi betung saya beli baju Thailand. Marah saya. Nak buang menyerah tu. Thailand ni, minta maaf kalau orang tu tak ada orang. Kita ni kedai Kelantan kan. Okey you know. Kelantan geng kita. Apa tadi itu dah ni, kena konsep lah. Okey. Pasal bila disebut Patani ni dia 3 peringkat. Salah satu peringkat Patani adalah kerajaan Kelantan. Disebut dia sebagai wangsa Patani. Tapi keturunan Raja Kelantan sekarang. Okay, maksudnya dia beradik masuk dengan Kedah. Baik. Sebut tentang Thai ni, minta maaf, ada orang marah saya, dia kata Siam dengan Thai tu lain. Sebenarnya sama. Perkataan Siam ditukar kepada perkataan Thai pada tahun 1932. Okey. Baik. Thai ni satu bangsa yang duduk di wilayah saya sebut banyak kali dah kata. Bangsa Thai ini bangsa yang ada ras Cina. Minta maaf,
dia ada ras Cina dalam diri dia. Macam kita lah, Melayu, dalam Melayu ni ada yang Jawa, ada yang Banjar, ada yang apa lagi? Bugis, tapi dia Melayu kan. Cina ni dia ada ras yang banyak. Salah satu ras dia adalah Thai. Ini fakta sejarah. Depa mendiami satu bukit di wilayah Yunan di selatan Cina. Nama bukit itu Bukit Ayutthaya. Ini bangsa tu. Tetapi zaman imperialisme Eropah dulu besar-besaran, depa halau puak Ayutthaya ni besar-besaran turun daripada selatan Cina, ataupun orang panggil ini bangsa Cina Selatan. Bangsa Cina Selatan. Mungkin daripada tu dia Laut Cina Selatan kot, saya tak tahu lah yang tu. Tapi bangsa ni dihalau daripada pegunungan di Bukit Yunan di Bukit Ayutthaya tu, bertanam selatan Cina, turun sampai mendiami Bangkok. Yang kata Ayutthaya tu. Okey. Kemudian bangsa ini dan di situlah tertubuhnya kerajaan awal depa. Kerajaan tu bernama Kerajaan Sukhothai. Kerajaan itu dia buka pelabuhan, tetapi tak boleh fight dengan pelabuhan yang ada pada Kerajaan Patani yang begitu kuat masa tu. Dan orang Islam Arab zaman itu, kalau kita kaji kurun ke-13 masa tu, kerajaan Islam kuat di India, kuat di Mesir, dan di China pun ada kerajaan Islam di China. Maka semua orang-orang pedagang-pedagang yang menguasai lautan adalah pedagang-pedagang orang Islam. Di Arab, di China, di India, di Parsi. Maka bila mereka melalu ke kawasan kita, mereka takkan singgah di pelabuhan di Sukhothai, mereka singgah di pelabuhan di Patani. So masa tu BMF dah ada dah. Okay. Siam tak boleh tahan lah. Kita dah macam-macam kita buat, kita turunkan harga minyak, kita buat macam-macam. Still kita ambil barang tu tak terus atas. Orang tak main juga kan. Maka tak ada cara lain serang. Tetapi serangan kepada Patani selama 9 kali, okay, kalau total lah 9 kali dalam tempoh tu, kali last itulah 1786 lah baru boleh tembus. Itu pun sebab ada pengkhianatan seorang pembesar, nama disebut dalam ni Cina, bangsa Cina, yang kesilapan Raja Patani masa tu, Raja Kuning, dia pi lantik penasihat dia bangsa ni, dan bangsa ni lah pi cerita dekat Raja Siam kita punya strategi. Dan masa kita akan tengok nanti, saya akan cerita nanti, kerajaan Melayu bergabung ramai-ramai halau Siam balik Bangkok. Tapi bila Siam dapat bantuan British, Siam halau balik, halau Patani turun balik, Melayu semua berterabuk lari. Tinggallah Patani seorang-seorang. Kita kena mengaku kita lari. Dalam buku ni sebut catatan, kita dah bersatu dah. Terengganu, Kelantan, Perlis, Johor, hantar tim Selangor bantu Patani halau Siam sampai naik atas balik. Lepas tu Siam dapat bantuan British, Siam turun balik halau tu terus sampai ke Patani. Depa buat serangan darat dan laut. Melayu semua bakal lari balik weh. Masing-masing balik tempat sendiri. Tinggal Patani seorang-seorang balik. Seperti mana yang berlaku hari ini. Walaupun benda tu pedih untuk kita, tapi kita kena cerita lah kan. Baik. So bangsa ni dia main. Okey. Sejarah dia. Saya nak pergi kepada sejarah dia dulu. Bagaimana dapat nama Patani? Kalau ikut dalam Tarikh Al-Fatani, dia cerita Fatani ni sebenarnya dia ialah Langkah Suka. Hari ni kita tahu Langkah Suka adalah Kedah lah, Mahawangsa. Okey. Cuma kalau ikut Profesor Ismail, dia kata itu kota Langkah Suka. Tetapi empire Langkah Suka yang besar itu, exact empire itulah Patani. Kalau kita sebut tentang Patani, sebenarnya kita sedang sebut tentang Langkah Suka. Okey, mungkin pekaji sejarah Kedah akan marah, tapi ini faktanya. Okey, Kedah juga Langkah Suka, tapi Langkah Suka yang kalau dalam kalau tuan baca sejarah Syekh Osman Al-Kalantani, dia sebut tentang Langkah Suka tua. Langkah Suka tua ni lah yang kata Patani ni. Mungkin Syekh Osman Al-Kalantani kata Langkah Suka muda ni mungkin Kedah lah, tapi Langkah Suka tua rujuk pada Patani. Yang kita dah baca Langkah Suka punya empire besar tu, itulah Patani. Dalam sejarah di Rom ada sebut Raja Pericles pernah hantar utusan untuk mai ke Patani beli beli kayu dengan rempah. Orang putih bukan makan rempah, tapi nak kumpul barang-barang di pelabuhan ni. Kalau tuan-tuan buka dalam Fathul Bari, Alkitab Al-Libas, kitab pakaian Nabi tu, ada bab menceritakan tentang sikat Rasulullah, tarajul. Dalam syarah yang lebih luas, kayu yang buat sikat tu, Fathul Bari yang versi Arab original, ada lukis. Imam Ibn Hajar lukis sikat tu bentuk macam mana. Kayu tu disebut sebagai kayu aswad, kayu hitam. Lecturer saya kata, saya duduk di Arab belah-belah tahun, tak jumpa yang kata kayu hitam di Arab. Di tempat kita ada bukit kayu hitam, tapi tak tahu lah kan. Okay. Tapi dibuat dari kayu hitam.
diceritakan yang Raja Merklis pernah hantar orang main beli barang-barang pada Fatani. Okey, baik. Menurut Tariq Al-Fatani, langkah suka itu ditukar nama kepada Fatani kerana dua sebab. Yang pertama, kerana perubahan pusat pentadbiran. Ya. Pusat pentadbiran berubah ni biasa. Malaysia dulu di Jalan Duta kan. Lepas tu di Putrajaya. Dalam Tamadun Islam, Khulafaur Rasyidin dulu di Madinah. Kemudian zaman Sayyidina Ali tukar ke Kufah. Kufah ke Basrah. Kufah. Okay. Fatani pun sama. Fatani asalnya pusat pentadbiran anda di Kota Mahligai. Jerai ni Jerai. Jerai. Kota Mahligai lah. Pusat pentadbiran Kota Mahligai dan di Kuala Bekah. Menandakan keislamannya, dia tukar pemerintahan daripada Kota Mahligai. Kota Mahligai ni pusat pentadbiran kau suka lah. Tukar ke apa nama Fatani. Satu. Yang kedua kerana Islam. Bila Islam dia hijrah. Sebab tu itu antara metod yang Raja Fatani pakai, Sultan Muzaffar masa tu, dia pakai pemikiran yang macam Rasulullah. Iaitu bila kita nak kita baru menerima semangat Islam, bila kita rasa kita tak apa nak melepi dalam sekitaran kita, kita hijrah. Macam yang kita lah peringkat individu pun, bila kita baru main semangat hijrah dalam diri kita nak berubah. Kalau persekitaran kita tak mengizinkan, kita masih dalam komuniti kawan-kawan yang lama, kita nak berjihad, nak mujahadah tu susah. Hijrah sat. Pergi berkenaan dengan kawan-kawan masjid, kawan. Tetapi apa Rasulullah buat? Selepas hijrah di Madinah, dah kemas semua dah, Nabi balik Fathu Mekah. Maksudnya apa? Jangan tinggal kawan lama. Hari ni silap kita geng rock, geng merapu, geng buih-buih hawa-hawa. Lepas tu kita hijrah. Bagus. Kita kawan baru, geng-geng masjid. Bagus. Kita tinggal terus kawan lama kita. Tu silap. Kalau ikut sunnah Nabi, kalau ikut sunnah di sudut itu, Nabi hijrah ke Madinah, stablekan Islam, dah stable, Nabi balik ke Mekah. Jangan lupa saudara-saudara di Mekah pun nak diislamkan juga. So bila dalam peringkat individu, kita hijrah bagus, kita dah kemah diri kita, balik jangan lupa kawan-kawan yang sama-sama buih dengan kita. Ya, hari ni kesilapan kita tinggal terus. Kita perkecil, kita peleceh pula kawan-kawan yang tak hijrah lagi. Tu silap mah. Okey. Tak apa, kita berkemah, kita hijrah dulu. Kawan apa semua ni. Lepas tu kita balik ambil kawan-kawan pasal kita masuk surga ramai-ramai, kan? Begitulah yang dibuat oleh Fatani. Hijrah dulu pergi ke Fatani. Okey? Baik. Nama Fatani dapat bila? Kalau ikut tarikh Fatani, cerita tentang Sultan Muzaffar. Sultan Muzaffar ni anak pada Sultan Syekh Ismail. Zidullah fil A'lam. Satu hari dia nak pergi memburu. Ini cerita dalam tarikh Fatani lah. Dalam buku ni pun sebut. Dia nak pergi memburu daripada Kota Mahligai turun sampai Fatani, dia nak belah ke Kelantan mana kan. Dia nak pergi memburu sampai ke hujung lah di Kelantan lah ni. Dekat-dekat Kelantan lah. Tiba-tiba satu malam tu benda ni dokumentas sebut dalam kitab sejarah, dia sebut dalam buku ni. Anjing buruan depa ni menyalak. Anjing buruan raja ni menyalak. Menyalak kuat ni, tak berhenti. Maka raja tanya, "Okey, apa duk menyalak ni kan? Bunyi pasal apa anjing kita duk menyalak tak berhenti ni, nampak apa?" Maka kata pembesar-pembesar ni kata, "Kami nampak pelanduk putih. Yang dalam gelap pun dia menyala terang, pelanduk putih." Maka raja kata, "Pergi tangkap." Pasal tak pernah tengok pelanduk putih. Pergi tangkap. Tangkap dikurung dalam sangkar. Esok pagi subuh ni raja main nak pergi tengok. Pembesar-pembesar panggil raja main tengok. Kami tangkap dah pelanduk putih tu. Sampai saja di tempat ditangkap tu, pelanduk tu yang duduk dalam sangkar tu hilang blink depan mata. Pelanduk putih tu. Bila hilang, raja jadi takjub. Raja tanya, bila hilang ni pembesar jadi takut. Pembesar tanya, beritahu kat raja, "Tuanku minta maaf, pelanduk tu kami tangkap dah semalam, tapi dia hilang." Raja tanya, "Hilang di mana?" "Hilang di Patani." Dekat Lorong Kelantan kan. Hilang Patani ni. Hilang di Patani tu, tempat ni kita duduk ni. Kami dah tangkap dah, kami tok di sini. Dihilang tang ni. Kat mana? Kat pantai ni. Patani. Hilang di Patani. Maka raja kata tempat ni bukan sembarangan, mungkin petunjuk. Maka dia pun mak tempat tu untuk jadikan tempat yang istimewa nanti. Sebab dia tak jadikan Patani tu ibu negara masa tu juga, bukan. Ibu negara jadi lepas pada tu. Okey, 1500. Tapi dia dah dimark oleh raja, tempat ni something akan jadi something pada masa depan. Maka didoakan tempat tu dan dinamakan tempat tu Fatani. Sempena Patani.
Maka Raja berbalik, berlaku peristiwa 3-4 peristiwa yang menyebabkan akhirnya ditukar langkah suka kepada Patani dan wilayah kota pemerintahan itu di Patani. Okey, dan menjadikan tempat penyebaran Islam besar-besaran. Baik. Masa ni tuan-tuan, Kedah dah Islam dah. Kedah Islam awal. 196 Sultan Muzaffar. Tuan-tuan boleh pergi makam Sultan Muzaffar di Marbuk. Sampai sekarang masih ada. Siapa yang mengislamkan Sultan Kedah? Keturunan Syekh Muhammad yang tarekat yang Tok Guru Arif Billah, Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan dia Islam kan? Anak murid dia, Syekh Abdullah Al-Qumairi. Okay? Ini disebut dalam catatan sejarah. Syekh Abdullah Al-Qumairi ni, bila kita cari biografi dia, dia memang berguru langsung dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. So bermaksud kalau dia berguru langsung di sudut tabaqat dia memang zaman yang lama lah. Dan mereka ni main beramai-ramai naik ke puncak Gunung Jerai, melongkan azan seperti mana yang dok cerita tu. Berbaik-baik dengan orang Kedah. Saya dah cerita dalam kuliah, saya kata kan, Islam masuk ke tanah Melayu dengan harmoni, tak ada perang. Minta maaf kalau ada sahabat-sahabat Indonesia minta maaf, tapi sahabat-sahabat Indonesia tahu legenda Sabda Palon. Legenda Sabda Palon ni terkenal lah di Indonesia. Peristiwa dakwah wali-wali Songgong semua ni nak masuk ke tanah Jawa, dia berdepan dengan Sabda Palon, sumpahan Sabda Palon. Maksudnya berdepan, bergaduh, berperang. Tapi di kawasan tanah Melayu ni dia tak berperang. Antara salah satu faktornya adalah dikatakan kerana bangsa Melayu ini telah mesra dengan bi'ah Islamiah tu. Ada yang mengatakan bangsa Melayu ini menganut agama Ibrahimiyah, Islam lah. Ada yang mengatakan, tapi kita tak boleh tolak, memang ada pengaruh Hindu Buddha, memang ada. Cuma ada juga dalam tanah Melayu itu yang ada pengaruh Hanif ataupun pengikut Nabi Ibrahim. Sebab tu bila Islam datang, mereka tak lawan sebab tak pelik dengan apa yang mereka percaya. Allah Ta'ala satu. Yes, kami punya Allah Ta'ala satu. Rasul akan datang akhir zaman. Yes, kami pun duk tunggu. So bila mesej tu sampai, Islam masuk ke tanah Melayu dengan begitu harmoni. Tuan-tuan tengok, Islam masuk ke Yaman, ke Afrika, ke India, ke China, ada juga perang-perang, ke Mesir kan. Kita baca Abu Ubaidah Al-Jarrah ke Baitul Maqdis, berlaku perang kan. Tapi tanah Melayu dia tak ada perang. Sebab antara pengkaji sejarah kita, mungkin Melayu tu dah biasa dengan bi'ah Islam tu. Mungkin depa pengikut agama Nabi Ibrahim peringkat awal. Ataupun mungkin depa dah biasa dengan suasana Islamik tu. Wallahu taala alam. Tapi kita tak boleh tolak teori yang kata Hindu Buddha pun ada juga, memang ada. Sebab memang dah ada binaan-binaan dia kan. Tapi kita tak boleh tolak yang Islam pun dah ada awal lagi. Maknanya bangsa Melayu pun menantikan juga kedatangan Rasul akhir zaman, seperti mana bangsa Yahudi dia tunggu dulu. Itu juga align dengan teori seorang lecturer pada UiTM viral baru ni kan. Dia kata DNA Melayu dengan Yahudi sama tu kan. So align. So kita bangsa yang dia ada DNA Yahudi yang kalau tuan-tuan baca Bible, dia sebut satu bangsa ini akan kembali lawan mereka balik. Satu bangsa ini kan dipecah kepada 12 tribe, 10 tribe hilang. Dalam 10 tribe yang hilang tu, satu tu akan balik akhir zaman, dia akan bunuh Yahudi yang sekarang ni, yang jahat ni. Dan itu mereka mengimani benda tu dalam kitab mereka. Saya baca sendiri. Mereka mengimani benda tu dalam kitab mereka. Dan mungkin sebab tu juga mereka keluar buat dasar imperialisme, keluar nak cari siapa yang satu tu. Kemudian biasalah orang yang pengkaji ni dia akan kata Melayu lah. Tapi saya bukan jenis yang macam, saya tak apa suka bila sebut macam tu. Bukan saya tak suka, bermaksud saya tak setuju, bukan. Tapi kalau tuan-tuan tengok pengkaji Melayu, dia kata Melayu lah. Tuan-tuan tengok pengkaji Pakistan, dia kata Pakistan lah. Tengok pengkaji Indonesia, dia kata Indonesia lah. Jadi saya tak mau terjerumus ke lembah tu. Jadi, tapi yang betulnya memang ada satu, tapi tak tahu siapa lah. Tapi kalau siapa pun dia, kita tolong lah. Kalau Melayu pun kita tolong Melayu. Kalau kita Pakistan pun, kita tolong. Kan? Tak kira lah, tapi Islam. Yang penting dia Islam. Terutama kita terperangkap ke lembah Asabiah tu. So Syekh Abdullah Qumairi, dia mengislam. Kalau ikut kajian Profesor Baba Ismail Ishaq, dia kata selepas Syekh Abdullah Qumairi melaungkan azan di Gunung Jerai, dia turun, dia mengislamkan Raja Sultan Muzaffar 1136. Bermaksud teori Islam datang ke tanah Melayu 1403 dalam batu bersurat Terengganu tu salah. Sebab Sultan Muzaffar 1136. Kurun ke berapa? 1136, kurun ke 12. 1100 kan. Awal 1136 tu sangat awal tu. Dah Islam dah. Bermaksud Islam masuk awal. Baik. Selepas mengislamkan Raja Sultan Muzaffar masa tu, saya lupa nama sebelum Islam dia. Tapi nama Islam dia Sultan Muzaffar lah.
Ini kajian Profesor Ismail Ishaq. Dia kata apa? Profesor Ismail Ishaq Ben Jasmine nama dia. Dia ni academician, doctors, orang Patani. Kajian dia kata, Syekh Abdul Qumari dia tak keluar turun pi ikut laut. No, dia pi ikut sungai juga. Kalau ada orang Kedah sini, Sungai Merbuk, Sungai Muda, dia pi ikut situ. Dia menelusuri Sungai Muda, Sungai Merbuk ni terus sampai ke Durian Burung. Naik sampai ke, saya tak ingat dia sebut nama tempat di Kelantan, dan jumpa Patani. Bermaksud, tuan-tuan, how come orang yang daripada Yaman main ke sini, dia boleh tahu peta sungai, bukan peta laut. Laut mungkin dia nak kena keluar pusing jauh. Kalau nak pusing ke bawah Selat Melaka, nak kena pergi ke Johor tu. Bukan boleh cross ke Pahang kan. Tapi dia cross ke sungai. Itu disebut oleh Profesor Ismail sebagai super highway, dia kata. Dan Allah Ta'ala memudahkan jalan orang dakwah. Dia jumpa jalan tu. Shortcut. Sungai Merbuk, Sungai Muda, kita duduk lalu tu kan. Durian Burung dan pergi ke Kelantan. Ada Cenok, Cekang, apa saya tak ingat nama dia sebut. Tapi yang pi tu anak-anak murid dia lah selepas pada tu. Okey. Antara yang pi, nama dia apa? Syekh Sa'id Al-Basisa. Okey. Tadi Syekh Safiuddin Al-Abasi. Ni satu lagi Syekh Sa'id Al-Basisa. Terkenal kalau tuan-tuan pi sampai sekarang ada makan dia apa. Syekh Sa'id Al-Basisa ni, apa yang Allah Taala buat kat dia? Dia berdakwah di penduduk anak-anak murid Syekh Abdul Qumari daripada Kedah tu dah dakwah dah. Orang dah ramai dah terima. Lepas tu Syekh Sa'id pula pi, Syekh Sa'id ni anak murid jugalah. Dakwah lagi ramai yang terima, tetapi kelebihan Syekh Sa'id Al-Basisa ni Allah Ta'ala bagi kat dia, satu ketika Sultan sakit, Sultan Patani sakit, Raja Patani sakit, maka berubat macam mana pun tak baik dah ni. Pi klinik satu Malaysia, pi klinik kerajaan, pi macam-macam tak baik. Maka sampai tahap Sultan dah pasrah, dia kata siapa-siapa yang boleh mengubati beta akan bagi dua benda, dua tahta dan wanita. Tahta dia ambil lah, wanita itu anak dara dia ambil. Jadi menantu aku, lepas aku mati, jadilah Raja Patani. Syekh Sa'id Al-Basisa pi, orang Yaman, dia Habib. Okay? Sa'id Al-Basisa, dia pi dan dia mengubati raja dengan izin Allah, sembuh. Bila sembuh, raja nak bagilah dua benda tu, tetapi ditolak oleh Syekh Sa'id Al-Basisa. Oh tuan-tuan, saya tak tahu kalau saya duduk tempat dia, orang nak bagi tahta dengan perempuan pula puteri kot. Tahta Raja Patani yang masa tu merintah ni, seluruh kawasan Melayu atas Langkau Sukor ni, Ambal Langkau Sukor, dia perintah tahta. Kita bawa kerusi Dun merebut dah, jadi gangster habis dah kan. Ni tahta ni Syekh Sa'id tolak. Dia kata apa? Jawapan dia yang saya tersentuh bila Syekh Sa'id kata, raja kata, anak dara aku buhan tak mau, kerajaan aku buhan tak mau, apa yang hang mau? Jawapan dia kalau bila saya baca tu tersentuh bila Syekh Sa'id kata, cukuplah sekadar tuanku jadi Islam. Oh tuan-tuan, maksudnya harga Islam tu lagi mahal daripada tahta dan wanita. Mungkin masing-masing punya uslub lah. Mungkin kalau orang lain dia kata, tak apalah nikah bagilah Islam bini dia kan. Tapi itu ijtihad Syekh Sa'id masa tu. Dia kata cukuplah dengan tuanku jadi Islam. Maka diislamkan Sultan Ismail Zilullah fil A'lam ni oleh Syekh Sa'id Al-Basisa, yang mana Sultan pun jadi macam boleh terima senang sebab satu, rakyat dia ada Islam dah, saya kata tadi kan. Rakyat dia ada Islam dah kan. Di situ dah dia nampak kecantikan Islam. Orang ni dia tolak tahta, dia tolak kuasa, tolak perempuan, dia utamakan berimannya seseorang tu. Maka dia Islam. Ditukar nama dia jadi Syekh Ismail, Sultan Syekh Ismail. Nama dia kat sini. Saya takut saya salah lagi. Sultan Ismail Shah. Sultan Ismail Shah atau gelarannya Zidullah fil A'lam, bayangan Allah di muka bumi, 1500 sampai 1530. Bermaksud zaman Islam ni. Sebelum tu dah ramai dah Langkau Sukor kan. Okey. Kemudian merintahlah dia. Anak dia ada dua orang, Sultan Muzaffar dengan Sultan Mansur. Ni dua beradik. Saya salah lagi. Betul, Sultan Muzaffar dengan Sultan Mansur. Dia dua beradik sebenarnya, dia bukan anak cucu, dia dua beradik. Kedua-dua orang anak ni, apa Sultan Ismail buat? Dia hantar pergi mengaji pondok. Pesantren masa tu dah dibuka dah. Sebab antara yang diminta oleh Syekh Sa'id Al-Basisa selepas tu, buka pesantren, pondok yang macam mana pendidikan talaqi macam Yaman. Masa tu pendidikan pondok di mana? Di Yaman. Macam Habib Umar buat di Hadramaut sekarang kan, di dalam Mustafa. Di copy benda tu dibawa ke Patani. Sekarang daripada Patani tu berkembang ke Kelantan, Kedah, sekarang masih banyaklah pondok-pondok kan. Tapi Patani
Kedah, Kelantan semua ni, Patani, Indonesia, pesantren ambil daripada Yaman. Yaman ambil daripada mana? Yaman ambil daripada Rasulullah. Kalau tuan-tuan baca sirah Rasulullah, Ahli Sufah. Ahli Sufah kan, kalau tuan-tuan pergi umrah ada pintu Ahli Sufah, tempat Ahli Sufah duduk tu kan. Ahli Sufah ni geng-geng para sahabat yang mai pada jauh, buka pondok keliling dengan rumah Rasulullah, nak pergi mengaji dengan Rasulullah kan. Tu panggil Ahli Sufah. Antara salah seorang Ahli Sufah terkenal, tak lain tak bukan Abu Hurairah. Sebab tu dia banyak riwayat daripada Nabi. Dia pun disebut sebagai Ahli Sufah. Yang makan pun tak berdiri apa, berdiri janji berguru ya. Pondok-pondok keliling dekat rumah Nabi ni. Maka model itu dibawa ke Yaman, dibawa ke Patani, berkembang ke Kelantan, Kedah, Indonesia dan berkembang ke seluruh Malaysia lah sampai hari ni. Sebab itulah tuan-tuan heran tak? Perang di tanah Melayu ni, perang gila-gila punya perang ni. Okay? Tetapi amalan kita tak pernah putih. Kalau di sini buat Yasin Malam Jumaat, Indonesia pun buat, Patani pun buat, di Filipina tempat orang Islam pun buat. Saya tak mahu sembang bab bid'ah tak bid'ah ni, itu cerita yang itu kena satu topik yang lain. Tapi bermaksud warisan tu depa bawa. Kan? Budaya tu 3 malam tahlil lah kan. Budaya tu tak putih. Perang habis lagu mana pun. Depa bisa menghancurkan Melaka, lenyap, tak tinggal apa pun Melaka. Depa bisa menghancurkan Johor, lenyap, kerajaan Pahang lenyap habis. Kesan-kesan dia tu, Patani lenyap. Tuan-tuan tengok nanti tuan-tuan kalau tengok di internet, tuan-tuan dapat tengok Masjid Kresik dan Masjid Cabang 3. Antara masjid apa tu dilenyapkan di atas tu, di kota Kuala Kedah. Habis. Tetapi warisan tu mazhab Syafi'i, akidah Asy'ariyah Maturidiyah sampai hari ni. Yang tu yang selesa mahal tu. Macam mana buat macam mana pun hangpa boleh lenyapkan bangunan kami, tetapi manhaj tak boleh lenyap. Dia sentiasa hidup sampai akhir zaman. Itu yang ulama-ulama duk jaga sekarang ni. Okay. Sebab tu bila main anasir-anasir tu yang menyebabkan orang bincang. Tapi benda tu pun dia memerlukan kepada analisa yang baru lah. Okay. Sebab tu saya kata ni orang akan marah pula. Tapi macam mana saya nak kata? Saya tak mahu kata lah senang. Yang saya tengah pegang sekarang ni Muhammad Mursi. Ustaz tanya kitab yang Ustaz pegang sekarang baca ni Jadi saya dapat ni di USM. Dan kalau nak cari dengan mudah, nak cari dengan mudah tuan-tuan pergi universiti je. Kan setiap universiti kan dia ada press sendiri kan. UAE pun ada, UAE Press. Yang paling terdekat kat sini UiTM Press. Sebab selalunya kalau terbitan universiti, ini terbitan UiTM Press. Kalau terbitan universiti, dia mesti ada kat kedai-kedai buku universiti yang lain. Sahabat-sahabat dia, mesti ada. Dan selalunya kalau terbitan universiti, insya-Allah sumber dia autentik. Tuan-tuan kan kadang-kadang kita beli buku sejarah dekat kedai buku popular semua tu. Kemas sejarah tu, tapi bila kita baca, kita ceramah orang petikai. Ini salah ni fakta ni kan. Kita pun jadi alamak yang mana yang betul Tapi kalau yang press punya, yang UKM Press, UPM Press, UIA Press, insya-Allah dia autentik sebab dia akan main dengan artikel jurnal, dengan nama, dengan skop sejarah siap-siap. Dia bukan cerita komersial, dia cerita yang akademik, cuma bahasa dia boring lah. Bahasa dia memang sangat boring. Dia macam kita baca tesis lah. Tapi kalau tuan-tuan nak yang autentik, yang genuine, yang sahih, yang ni. Bukanlah yang ni, maksudnya yang terbitan universiti. Tak kisah universiti apa pun. Kalau tuan-tuan nak try pun boleh. Tuan-tuan tulis satu buku, tuan-tuan hantar kat universiti. Dia pun boleh terbit. Tapi tuan-tuan tengok syarat dia ketat macam mana. Susah. Ketat sangat. Okay. Dan sebab tu kalau saya nak sebab tu saya berani bawa buku ni malam ni. Sebab bila terbitan universiti, dia kuat. Okay. Nak beli, tuan-tuan pergi mana universiti, dalam universiti ada kedai buku. Bukan kedai buku yang sewa tapak kat universiti tu. Kedai buku di universiti tu. Tuan-tuan kalau macam UiTM saya tak pasti, tapi di UAE ada UM Press, kedai buku. So di USM pun ada USM Press. So depa ada kedai buku sendiri yang depa jual buku-buku yang depa terbit sendiri dan buku-buku kawan-kawan depa. Jangan APT terbit, pakat-pakat share tolong jual. Tak masuk kat MPH popular, susah nak masuk sebab buku akademik ni dia tak komersial, bahasa dia berat, orang tak beli. Tapi kalau kita penggaji, sedap. Tuan-tuan, memang sedap. Okey. Baik. Okey, saya jawab soalan anda. Kerabat Diraja Patani masih ada sekarang? Yes, Sultan Perlis, Raja Perlis. Sebab tu Perlis tak pakai Sultan, pakai Raja Perlis. Okey. Sampai sekarang Sultan Sarifuddin Raja Perlis apa? Apa nama Raja Perlis? Sarifuddin ke? Dalam ni tulis tak saya. Kalau ada lah, saya tak sure. Tapi memang Raja Perlis adalah keturunan Patani yang sah. Yang sah saya berani sebut. Betul? Ada kamera. Nampak?
Tengok daripada atas. Gambar dah nak tunjuk ni lah. Ini yang soft. Ini kajian jurnal ni, dia bukannya cerita blog kan. So kuat lah. Okey, maksudnya dia yang soft. Bawah sekali tu kan. Okey. Yang gambar ni, ini ajar petani yang last lah. Ini ajar petani terakhir. Okey. Tuanku Syed Sirajuddin kan. Sebenarnya dia pakai raja, dia tak pakai sultan. Baik, saya nak baca sikit apa yang tertulis dalam ni. Baik. Raja petani pertama beragama Islam menukarkan nama pada Sultan Ismail Shah. Okey. Panggilan sultan digunakan. Okey. Sebelum tu kita pakai raja sebab pengaruh Hindu Buddha. Raja. Okey, raja negara. Sampai sekarang di India pakai raja kan. Selepas kemasukan Islam, kita pakai dua nama. Pengganti kata iaitu sultan dengan syah. Sultan kerana pengaruh Arab. Syah kerana pengaruh Parsi. Sebab tu di Iran sekarang masih ada syah kan. Jadi ada yang mengatakan golongan Parsi Islam itulah yang membawa Islam. Sebab itulah zaman itulah masuk kara-kara 1 malam. Okey. Benda ni jadi dulu Kan zaman Parsi ni zaman kehebatan kesusasteraan Islam zaman tu. Zaman Abbasiyah lagi. Abbasiyah pun dah bermula 1 malam tu. Cuma disadar keluar ni zaman Parsi. Sebab zaman Parsi kita akan baca macam hikayat Hai Ibnu Yaqzan, Ibn Tufail. Cerita tu Robinson Crusoe lah. Robinson Crusoe dengan Tarzan tiru cerita tu. Hai Ibnu Yaqzan. Kemudian cerita-cerita yang macam depa sadar pada 1 malam zaman Abbasiyah kan tu kan. Masuk mai cerita-cerita yang sebenarnya cerita tu dia ada isi tersirat macam Cinderella. Dia nak cerita pasal apa? Dia bukan cerita saya perempuan yang hilang kasut. Bukan. Dia cerita pasal manusia yang hidup atas dunia ni ada masa ajal tak dilewatkan sesaat, tak dicepatkan sesaat. Sampai masanya apa yang hang ada kat diri hang masa tu satu pun tak berguna dah. Sebab tu Cinderella ke-12 malam habis semua barang-barang dia hilang. Kan? Daripada labu dia jadi kereta kuda dia jadi labu balik. Kuda dia jadi tikus balik. Dia punya hebat gaun-gaun dia habis tak ada apa. Tepat. Tak dilewatkan satu saat, tak dicepatkan satu saat. Itu Cinderella. Apa yang membuatkan Cinderella selamat? Benda apa? Kasut dia. Betul tak? Dia tertinggal kasut dekat istana, dia balik, tempat dia semua berubah, kasut dia tak berubah. Kerana kasut yang dia tinggalkan itulah raja pergi cari dia balik, dia diangkat jadi puteri raja. Kasut itu melambangkan apa? Apa amalan baik, apa perhiasan baik, amalan baik yang kita tinggalkan kat dunia ni. Itulah yang menyelamatkan kita balik. Yang dikatakan sunnah yang kita tinggalkan. Yang apa yang kita tinggal kan mata benda Adam bila mati anak Adam itu putus semua kan ila bisalah menaikkan 3 kan. Sedekahun jariyah tu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa nak soleh. Ketiga-tiga benda ni yang kita tinggal kan. Tinggal ibarat kasut tadi itulah. Sebab tu dalam cerita tu dibuat dia tertinggal satu benda tu selamatkan dia balik. Sebenarnya cerita-cerita dalam 1 malam ni cerita-cerita yang ada unsur Islam. Tapi bila barat ambil dia jadi merepek tu lah kan. Baik. Ustaz nyanyi satu lagu.